Assalamualaikum dan selamat malam Rakyat Malaysia. Saya Syafiqah Iskandar, hos anda. Saban hari, kita dihidangkan dengan pelbagai berita mengenai pembuangan bayi. Pembuangan bayi di Malaysia bagaikan satu masalah yang tiada penghujungnya. Aktiviti ini juga dianggap bukanlah satu dosa lagi. TV3 merungkai bahawa statistik pembuangan bayi di Malaysia daripada tahun 2010 sehingga Mei 2019 terdapat sebanyak 1010 kes yang dilaporkan. Ini merangkumi aktiviti pembuangan bayi lebih tinggi di kawasan perumahan iaitu 252 kes diikuti dengan tandas awam sebanyak 155 kes. Saya buka tirai anda pada malam ini dengan wawancara yang dihidangkan oleh wartawan kita. Kita ikuti wawancara ini. Seorang remaja berusia 17 tahun telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan kes pembuangan bayi di Selangor pada tahun lalu. Akibat daripada keputusan yang pendek dan tidak berfikir panjang, beliau telah menyerahkan diri ke balai polis dan diberi tahanan di Pusat Penjagaan Wanita. Mari kita ikuti kisah remaja ini. Seawal perkenalan, kami kenal di media sosial. Masa tu saya masih belajar dekat IPTE. Kami selalu bermesej on the phone, pagi, siang, malam, tak kira mana, tak kira bila-bila pun. Masa tu macam ibarat macam kemaruk cinta sangat-sangat. Dan saya rasa macam diri saya macam dah betul-betul dah dilamun cinta. Sampailah satu hari dia ajak saya keluar. Lepas tu saya sangat-sangat gembira. Saya gembira sangat-sangat. Masa tu dia jemput saya dekat depan college. Kami keluar berjalan-jalan sampai ke malam. Saya ingatkan pada masa tu dia nak hantar balik saya. Selepas tu saya dapat tak tahu yang dia bawa saya satu tempat, ada tulis nama hotel. Saya macam masa tu saya betul-betul marah. Dia kata dia sayang saya, dia pujuk saya, dia cakap dia akan tanggungjawab apa yang telah berlaku, apa-apa sahaja. Selepas itu kami sering melakukan benda tu seperti kebiasaan. Selepas 2 minggu kemudian saya muntah-muntah dan saya pergi membuat test dan saya disahkan mengandung. Masa tu saya sangat gelisah. Mak ayah saya call, kenapa dah lama tak balik. Saya memberitahu yang saya banyak kerja-kerja assignment yang perlu diuruskan. Masa tu saya saya dah lost sangat. Saya rasa berdosa sangat tipu mak ayah saya. Dan saya cuba menghubungi dia beberapa kali tapi dia tak angkat. Lepas semaulan perut saya semakin membonyok. Lepas tu pada satu malam tu perut saya teramat sakit sangat dan melahirkan satu cahaya mata. Saya menekat untuk membuang bayi tersebut di dalam tong sampah. Dalam keadaan darah yang melimpah tu, saya tetap membuang dan lari meninggalkan bayi tersebut. Tuhan saja rasa dosanya saya masa itu. Masa
tu saya rasa takut sangat dengan mak ayah, pandangan masyarakat. Sebab tu masa tu saya rasa bayi tu memang patut dihapuskan. Saya rasa menyesal sangat-sangat. Saya rasa macam betul-betul banyak dosa saya. Sepatutnya masa tu saya kena serahkan diri dekat polis sebab buat benda-benda yang terkutuk macam ni. Begitulah luahan yang kita dapat dengar daripada pelaku pembuang bayi itu sendiri. Takut bukan? Tetapi perasaan takut itu tidak sama seperti yang dirasakan oleh pembuang bayi. Dari sudut perspektif Islam, Islam tidak mengajar kita untuk memudaratkan nyawa orang lain, terutamanya darah daging kita sendiri. Kita ikuti wawancara yang disediakan oleh wartawan kita dari Jabatan Agama Islam Malaysia. Anak adalah anugerah Allah. Ibu bapa perlu bermesra dan berguram dalam melayani anak-anak mereka. Riwayat Ibnu Asakir menyatakan barang siapa mempunyai anak kecil, hendaklah menjadi anak kecil terhadapnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia menyintai saudaranya sendiri seperti mana dia menyintai dirinya sendiri. Dalam hadis ini pula, umat Islam diperintahkan agar menyintai saudaranya sendiri seperti mana dia menyintai dirinya sendiri. Jika seseorang itu menyintai dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan membiarkan dirinya mati kelaparan ataupun dibiarkan di tepi jalan. Sama juga konsep dengan bayi kecil. Jika ibu bapa menyayangi bayi tersebut, tidak mungkin dia akan membiarkan bayi mereka mati kelaparan ataupun ditinggalkan di tepi jalan. Nyawa itu anugerah Allah yang diamanahkan kepada manusia. Manusia tidak berhak ke atas nyawa manusia lain. Justru, manusia tidak boleh mengambil nyawa manusia lain. Lebih-lebih lagi, nyawa bayi kecil yang tidak tahu apa-apa. Sebahagian daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain diharamkan darahnya, harta bendanya dan kehormatannya. Membuang bayi dianggap membunuh dan dikira salah satu dosa besar. Dari sudut agama Islam, jenayah membunuh termasuk dalam jenayah hudud dan qisas dan hukumannya adalah hukuman mati. Hukum buang bayi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil ini. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151, maksudnya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, iaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Daripada ayat ini, terdapat beberapa perkara menjelaskan tentang pengharamannya. Pertama, dilarang membunuh anak disebabkan kemiskinan. Kedua, dilarang menghampiri penzinaan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Ketiga, dilarang membunuh jiwa sama ada anak sendiri ataupun sesiapa sahaja. Membuang bayi adalah salah satu pembunuhan yang diharamkan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah jawapan daripada sudut perspektif agama daripada orang yang lebih arif yang kita dapat rungkaikan. Dosa tetap merupakan satu dosa dan pembuangan bayi tetap merupakan satu jenayah. Pada hari ini, kita juga disajikan dengan pelbagai perspektif yang berbeza, terutama sekali pada orang awam di Malaysia. Kita ikuti wawancara dan temu bual yang disediakan ini. Oh, kes pembuangan bayi ni teruk. Puncanya memang banyak terjadi dalam kalangan orang-orang kita je. Akak rasalah kerajaan ni kena atasi masalah ni dengan segera. Tangkap je orang-orang macam ni, sumbat je dalam penjara. Buat malu nama negara je. Heish. Memang tak patutlah kita nak bagi dia peluang kedua. Lagi kita bagi muka, nanti lagi dia menjadi di pijak kepala kita. Orang macam ni kan, kita patut biar je dia merepuk dalam penjara tu. Biar dia fikir salah dia tu selama ni. Longgar ikatan kekeluargaan. Ia menyebabkan remaja sebut macam tak ada arah. So, menyebabkan dia orang nak ceburi. Nak ceburi dalam semua benda tu. So dalam salah satu juga dia ada dia orang nak ada sikap ingin tahu. Jadi dah ada sikap ingin tahu,
diorang akan cuba semua benda tu. Bagi saya mereka akan lebih beranggapan yang mereka ni akan jadi lebih matang. So diorang tu yang diorang cuba buat benda-benda macam tu. Faktor yang menyumbang kepada pembuangan bayi, kesan dia memang sangat, bagi saya kesan dia memang sangat banyak. First, kesan kepada masyarakat. Ia akan melahirkan satu masyarakat, contohnya macam akan ada peningkatan anak yang tidak sah taraf, iaitu anak luar nikah. Kedua, akan mewujudkan masyarakat yang tidak sejahtera. Kalau akan ikut kepada kesan kepada negara, sudah semestinya ekonomi akan merosot. Hal ini kita tahu pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Bagi saya, kita memang perlukan pendidikan agama yang cukup dari sejak kecil. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah pada rebungnya. So bagi saya, masa muda-muda ni lah, masa ni mak ayah kena bagi lebih sokongan, memberi lebih masa, spend time dengan anak-anak untuk bersama-sama dengan mereka dan memahami mereka. Bagi saya, selain itu bagi saya lah, pihak polis pun macam memainkan peranan untuk membantras bahan-bahan video lucah ke apa-apa yang berkenaan dengan pornografi semua daripada tatapan masyarakat, terutama golongan remaja. Penonton, itulah dia perspektif dan luahan yang berbeza dapat kita lihat sepanjang rancangan ini. Tahukah anda talian kasih 15999 masih dibuka kepada golongan yang memerlukan? Akhir kata dari saya, hentikan pembuangan bayi, carilah sumber yang dipercayai. Jaga diri, amalkan SOP di norma baru ketika ini. Bagi melaburkan tirai, saya Syafika Iskandar, hos anda pada malam ini dengan ucapan selamat malam dan assalamualaikum.